Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang budaya dan masyarakat di Sabah. Khususnya tajuknya ialah keindahan bahasa Bajau Samah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, Iskandar Zulkarnain. Yang kedua, Ahmad Ar-Rashidin. Dan yang ketiga, Hafizul Rizal. Dan yang keempat, saya sendiri, Muhammad Zakwan bin Abdul Majid. Dan yang terakhir ialah Muhammad Amirul Syazwan bin Azmi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Syazwan bin Azmi, memegang kad metrik BA 23160740. Baiklah, untuk slide seterusnya ini, mengapa kami memilih topik ini? Kerana salah satunya bahasa Bajau Samah ini mempunyai keunikan dari segi penghasilan perkataannya, di mana ia berlainan daripada suku kaum yang lain, sama ada dari penghasilan bunyi ataupun ejaannya. Pada masa yang sama juga, setiap perkataan yang dihasilkan juga mempunyai makna yang tersendiri dan berlainan dengan bahasa-bahasa yang lain. Selain daripada itu, tujuan kami memilih topik ini juga adalah untuk menyebarluaskan cara bagaimana bangsa ataupun suku kaum Bajau ini berbahasa menggunakan bahasa mereka sendiri. Dan kebanyakan suku kaum Bajau Samah ini berada di kawasan Kota Belud, Papar dan juga di sekitar Tuaran. Seterusnya, soalan yang keempat. Apa yang kami dapat pelajari daripada topik yang kami pilih ialah kami dapat mengenal pasti lebih mendalam tentang bagaimana gaya hidup Bajau Samah. Kami dapat mempelajari dan mengenal pasti tentang mengenai tradisi-tradisi mereka, adat-adat mereka dan makanan tradisional mereka seperti kuih penjaram. Di mana kuih penjaram ini akan dihidangkan ketika majlis keramaian, majlis kenduri dan akikah. Kuih penjaram ini juga dikenali sebagai kuih yang menjadi adat kepada Bajau Samah. Seterusnya, kita mestilah mengekalkan bahasa Bajau Samah ini agar supaya terus kekal, tidak putus untuk generasi akan datang. Okey, seterusnya soalan 5. Berikan pendapat setiap ahli kumpulan tentang pemahaman kamu secara keseluruhan selepas mempelajari subjek budaya dan masyarakat di Sabah. Okey, menurut kami, setiap suku kaum mempunyai keunikan sama ada dari segi tradisi ataupun adat yang mereka amalkan. Adat tradisi yang diamalkan oleh setiap suku kaum membawa erti yang sendiri yang tidak diketahui oleh masyarakat. Kami mengetahui bahawa terdapat sebanyak 33 etnik di Sabah dan terdapat 50 bahasa dan 50 dialek yang berbeza yang terdapat di Sabah. Bagi subtema yang menarik pula ialah pada waktu kuliah yang dijalankan oleh Dr. Zulaiti, kami telah mempelajari dan mengetahui pelbagai etnik yang ada di Sabah, di mana pelbagai aktiviti dijalankan, iaitu dari segi tayangan serba sedikit mengenai budaya dan etnik yang ada di Sabah. Dan kami diminta oleh Dr. Zulaiti untuk mempersembahkan persembahan di hadapan semua mahasiswa dan mahasiswi, dan itu bagi saya merupakan salah satu kuliah yang menarik, dan pelbagai ilmu yang kami pelajari
sewaktu kuliah itu dijalankan. Bagi tugasan yang sukar pula ialah dari segi kerja pembentangan, di mana kami diberikan topik dan perlu membuat satu tajuk, dan pembentangan tersebut haruslah dilakukan di hadapan mahasiswa yang lain, dan itu sememangnya salah satu tugasan yang memerlukan keberanian, di mana kami perlulah berani untuk bertutur dan mempersembahkan pembentangan kami kepada semua mahasiswa agar mereka memahami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Iskandar Zulkarnain bin Ramli, nomor matriks BA 2316070. Soalan yang saya akan membentangkan adalah nomor 7, yaitu harapan saya selepas mempelajari budaya Sabah. Dengan itu saya berharap agar semua lapisan masyarakat dapat menjaga keunikan budaya dan masyarakat yang ada di Sabah. Hal ini demikian karena budaya yang ada pada zaman sekarang adalah sesuatu perkara yang dijaga oleh nenek moyang pada kita masa dahulu. Amatlah menyedihkan sekiranya masyarakat Sabah tidak mampu mempertahankan keunikan budaya masing-masing. Sebab semakin hari atau semakin lama budaya itu semakin hilang, jadi perlu dijaga dengan. Selain itu, semoga budaya dan adat di Sabah ini dapat diketahui dan dipelajari oleh seluruh warga Malaysia. Kita harus memperkenalkan keunikan budaya kita ke serata dunia, bukan saja di dalam Malaysia, malahan sehingga ke luar negara. Hal ini kerana kita berharap untuk orang luar lebih tahu kita punya bangsa, kita punya budaya, supaya dikenali ramai. Dan akhir sekali, masyarakat Sabah yang berpengaruh seperti guru-guru ataupun pihak-pihak atasan perlulah memperbanyakkan aktiviti yang berkaitan dengan budaya kepada pelajar atau generasi muda agar tidak ditelan zaman, dan segala keunikan budaya yang dapat dijaga menjadi sumber pengetahuan yang dapat dipelajari meskipun tingkat kemodernan dunia semakin berkembang. Jadi poinnya dekat sini, kalaupun zaman ini sudah modern, tapi budaya itu masih wujud, masih ada, tidak hilang adat-adat semua tuh. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Oke, yang terakhir kesimpulannya, pelbagai pengetahuan budaya dan juga etnik yang ada di Sabah dapat dipelajari, dan setiap etnik dan budaya ini memerlukan kerjasama yang kuat antara masyarakat untuk menjaga kelestarian etnik dan budaya yang diamalkan di Sabah agar dapat dipelajari oleh generasi yang seterusnya. Di Sabah, agama merupakan satu institusi yang sangat penting dalam kehidupan setiap rakyatnya. Agama bukan sahaja menjadi pegangan kerohanian dan spirituality untuk semua rakyat Sabah yang beragama, tetapi juga merupakan faktor yang menentukan jati diri sesuatu kaum. Jadi agama ini merupakan satu pegangan teguh yang pentinglah kepada semua orang, termasuk di Malaysia dan juga di Sabah. Contohnya, setiap kaum etnik Melayu dari segi perlembagaan persekutuan ialah penganut agama Islam. Majoriti etnik India beragama Hindu dan sebagainya. Jadi agama Islam ialah agama rasmi persekutuan, tetapi kedudukan agama-agama lain diperakukan dan mempunyai tempatnya tersendiri. Lantaran itu, dalam konteks masyarakat Sabah yang terdiri daripada pelbagai etnik dan agama, institusi agama merupakan pemangkin ke arah membina integriti individu, masyarakat dan negara. Pembinaan integriti ini dapat diterapkan dalam pengurusan pelbagai institusi lain, termasuk pendidikan, media, ekonomi, politik dan pentadbiran dengan berlandaskan nilai-nilai murni sejagat yang dikongsi bersama dalam setiap agama seperti Islam, Kristian, Buddhisme, Hinduisme, Sikhisme, Taoisme dan fahaman Konfusianisme. Hal ini bertujuan untuk memantapkan
lagi keharmonian antara etnik melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejagat di Sabah, di samping nilai-nilai murni yang dikongsi bersama seperti amanah, jujur, ikhlas, keadilan dan juga keharmonian. Sekian sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih.